Dalam kesibukan, orang merasa perlu istirahat, perlu menggaso, piknik, tertirah ke bukit. Amboi ayah hari ini pakai seluar pendek lagi. Kan kita nak pergi piknik, nampak tu? Nak pergi piknik. Haji Bakhil pakai seluar pendek lagi, naik kereta baru. Nak rasa rehat. Memang itu kita akan rasa nak pergi ke tempat yang merehatkan. Saya dulu orang tanya saya, Ustaz, kenapa Pulau Bangkok tu susah lah, kurang lah, macam-macam lah. Saya kata sebab saya nak pergi berehat di Pulau Bangkok, tetapi nak sampai di sana tak merehatkan saya. Dan bila balik dari Pulau Bangkok, saya jadi penat kerana traffic light berpuluh-puluh daripada Ipoh. Sak-sak berhenti, sak-sak berhenti, sak-sak berhenti, sak-sak berhenti, sak-sak berhenti, lah berhenti pergi Pulau Bangkok dah. Engineer dia, arkitek dia kena cari jalan macam mana nak mengurangkan traffic light. Bukannya sesak jalan daripada Ipoh nak pergi Batu Gajah, Seputih, Bota kanan, Lambok apa semua tu. Hambuh orang embak sudah, alah. Buat orang embak besar tu jalan. Ini pukul 2 pagi, kita seorang kat traffic light tu. Ku langgar kan, polis kat depan tu kan. Kereta lain tak ada, kita seorang. Bila nak hijau ni? Lah kita keluar pada kereta, cari mana dia yang hijau ni. Rupa rosak. Saya dah terkena dah sekali tu. Dia jadi letih jiwa. Kalau kita nak bagi tempat pelancongan kita itu menenangkan jiwa, tenangkan jiwa. Macam mana nak pergi? Nak pergi ke pulau, tiba-tiba kena sidai dengan feri 5 jam. Budak teriak dah pakai lampin. Duk nyonya teriak lah 5 jam. Nak berenang tak boleh, kena tunggu pula feri pula rosak ke, air surut ke apa semua ni, maka tak boleh pergi. Dia jadi susah pada kita buat pelancongan, tunjuk kapal terbang. Orang memang nak pergi, tapi kalau kita nak pergi tu pun delay 3 jam, 4 jam, 5 jam. Siapa nak pergi? Aku nak pergi tengok kapal terbang, tapi aku kena delay kapal terbang. Orang tak opi dah. Tersidai kat airport berjam-jam. Rancanglah. Okey, pertunjukan kapal terbang sekian-sekian. Pukul pagi sekian. Okey, pagi boleh terbang. Yang ni boleh masuk. Barulah betul perjalanan tu, supaya tak jadi penin kepala orang. Supaya tak jadi letihkan orang. Sebab kita ni bercuti untuk menghilangkan stres, maka jadi stres lagi. Tapi dia lupa ada satu perjalanan yang memang tak payah jumpa traffic light, tak payah roadblock, tak payah delay. Nama dia solat. Kalau kita pergi melancong pun letih, balik melancong pun letih, pergi sembahyang. Sembahyang itu menenangkan jiwa. Ada orang yang nak pergi ke piknik, bercuti, bawalah tika. Orang kita dulu pergi zoo Tepin, bawa pelah nasi, bawa pelah air. Nah, anak-anak main badminton dengan bapak, main bola. Mak pula dengan radio transistor, nama dulu radio kecil tu. Duduklah tahun 70-an zoo Tepin kat Taman Tasik. Makan nasi, duduk bersila, tengah-tengah makan gatai pula tungau masuk. Itu namanya piknik di Taman Tasik Taiping, dekat dengan Zoo Taiping. Mungkin itu sesuai untuk tahun 70, tahun 60-an. Berpiknik duduk tepi Tasik, berjumpa di Taman Firdausi. Memang elok lah. Sekarang mana lagi ada orang nak hampa tika. Ya Allah.
Dia orang lebih suka berpiknik dalam makanan segera. Bawa laptop, buat kerja sekolah, kerja tuition, buat dalam McD, buat dalam KFC. Cuba kita ajak anak-anak, mak nak mana mak? Mak nak pergi tepi pantai, mak nak bawa tikoh. Kamu jangan lupa bawakan cerai air. Jangan lupa tu, oi pelahaya. Oi nasi oi, takkan anak dara umur 16 nak buat pelah nasi, oi jatuh standard. Dia kata saya ni budak TikTok, mak saya influencer, takkan nak bawa nasi. Zaman sekarang dah berubah keadaan macam itu. Nak bagi hilang stres, akhirnya pergi piknik pun kena stres juga, kena gigit dengan obor-obor. Maka pergilah semayang. Pergi semayang. Kadang-kadang orang mencari pengasuhan dengan minuman keras. Ada orang yang nak hilangkan stres, dia cari dadah, cari morfin, heroin, cari arak. Akhirnya dia bakar jantung dia sendiri. Kadang-kadang orang mencari pengasuhan dengan merubah-rubah selera, lalu lebih banyak hidup malam daripada hidup siang. Pukul 3 pagi duduk makan, 4 pagi lepak kedai mamak. Tak apa dia lepak tak tahu, sambil duduk isyak astak Arab. Balik rumah pukul 6 pagi tidur sampai pukul 12. Okey, maka dia rasa dia boleh hidup tenang dengan cara begitu. Sedangkan cara hidup begitu menjadikan dia ada masalah lain yang dia akan hadapi. Baik. Ada pula orang yang merasa sepi jiwanya walaupun ramai berkeliling. Pun satu hal. Cuma tengok artis barat, peminat berjuta. Artis Hong Kong, peminat berjuta. Artis Jepun, Korea, K-pop berjuta. Menyanyi di Korea, hak minat di Malaysia. Masya Allah. Sampai ada harga tiket 40,000. Laku. Oh dahsyat. Nak wakaf masjid RM4. Tu pun duit koyak, masuk dalam mesin basuh. 40,000 tuan. Nak tengok konsert saja. Allah. Sebab dia nak hilangkan stres. Dia boleh menari, masuk dalam disco, boleh menari, goyang kepala cantik punya. Keluar-keluar pada disco, lus kepala dia. Janji dia boleh hilangkan stres. Stres keluarga, stres keuangan, stres tunang, boyfriend, girlfriend. Bukan girl lah, girlfriend. Maka dia cari benda-benda yang kita sebutkan tadi. Adakah apabila dia buat macam itu dia boleh menghilangkan masalah dia secara total? Jawapan dia tidak. Dia makin banyak lagi masalah. Akhirnya apa yang mereka buat? Bunuh diri. Berapa banyak pelakon-pelakon barat bunuh diri di tengah-tengah kemasyhuran. Ada penyanyi perempuan bunuh diri, ada pelakon lelaki bunuh diri. Cuba tengok pelakon Hindustan bunuh diri. Kadang-kadang kecewa filem tak laku, penerimaan peminat kurang, gantung dekat kipas angin. Begitu juga dengan pelakon Jepun. Muda-muda pelakon Korea 20-an terjun bangunan. Allahu Akbar. Sebab jiwa berada dalam keadaan kosong walaupun dikelilingi ramai. Sehingga pernah kita lihat di Wall Street, New York, ada bendi atau andong sewaan ditarik kuda, berjalan lambat sebagai andong Yogyakarta. Ternyata sewanya lebih mahal dari taksi, kerana telah sangat banyak orang kaya yang telah bosan naik kereta yang berkilat, lalu mencari istirahat dengan naik kereta kuda di tengah-tengah bandaraya New York. Padahal duit banyak lah. Duit banyak tapi tak mau hidup cara macam tu. Dia nak hidup biasa.
Macam saya pergi rumah orang kaya dulu, duk dengar katak dalam bilik air dia. Rupanya dia memang beli katak, buh dalam bilik air, ada telaga dalam bilik air tu. Sebab dia rasa dia nak duduk macam di kampung. Ada bunyi katak cengkerik, ngang sampai mandi. Pada rumah banglo 3-4 tingkat. Bilik air dia tu cerah, di atas tu cerah, cahaya masuk, ada telaga. Macam-macam manusia. Kita ni pula hak duduk di kampung, nak bilik air canggih pula. Nak kalau boleh ada tap mandi, boleh mandilah, berenang dengan laki sendiri. Nak air sejuk, air panas, nak jacuzzi, yakuza, semua kita nak. Ya, orang kaya pula tak mau. Aku nak perigi, nak telaga, nak korek, nak cedok, nak siram. Sejuknya. Cedok dengan perigi tu, dengan baldi besi, tembaga. Ada yang terkatok kepala pun ada, terkapit tangan pun ada. Itu rasa meriahnya mandi perigi. Dia seronok. Jadi ada manusia yang kaya, duduk dalam keadaan kaya, tapi berasa jiwa dia tidak tenang. Mencari istirahat dengan cara demikian adalah laksana orang haus meminum air laut. Hilang dahaganya? Tidak. Makin diminum, makin haus. Atau sebagai orang yang merasa gatal di punggung, lalu digaru tapi tak kena, sehingga gatalnya juga tetap gatal. Nak garu tangan pendek, punggung pula al-lebari, tak sampai-sampai. Sebab tu orang tua-tua dulu, kalau dia ada gatal, dia cari tiang, duduk kat tiang tu. Nak lipat tangan tak boleh, badan besar, tangan pula tak nak lipat. Itu fungsi tiang. Orang tua-tua dulu, masjid dia tengah-tengah masjid tiang saja. Bukan saja-saja buat tu, pasal dia tahu ramai yang tak mandi, ramai yang gatal. Maka kalau nak rasa garu-garu, maka dia akan cari tiang. Tok Wan kita di rumah pun cari. Tambah bujang, tak ada isteri. Okey, kita kadang-kadang suami kita minta tolong garukan, ambillah garpu, pergi garu. Baik, dengan demikian istirahat pun telah menjadi beban hidup. Ingatkan nak bercuti, rupanya bercuti itu jadi beban. Yang mati lemah ada, yang gigit obok-obok ada, yang balik bercuti aksiden, yang terjun laut lemah, yang terjun di sungai kepala terhantuk batu mati. Dia jadi beban pula. Baik, tujuan awak berehat untuk apa? Untuk hilangkan stres. Tujuan awak pakai kereta, rumah semua cantik-cantik ni apa? Untuk jadi hilang stres. Tapi tetap tak hilang. Kenapa awak tidak cuba satu benda yang boleh menghilangkan stres? Namanya ialah solat. Namanya ialah sembahyang. Ilmu kedoktoran bertambah maju, menyelidiki penyakit-penyakit baru di jiwa manusia. Doktor tu saja ada berapa macam jenis doktor. Bukan jantung saja, buah pinggang doktor lain, darah doktor lain, bius doktor lain, otak doktor lain, stres doktor lain. Oi, satu badan kita ni agak-agak apa bahagian doktor, kepakaran masing-masing. Rambut botak, ada doktor rambut. Gigi rosak, ada doktor gigi. Hidung dia tersumbat, ada doktor hidung. Telinga dia pekak, ada doktor pekak. Dia ada masalah keperempuanan, pakar sakit puan. Ada masalah ketuanan, pakar sakit tuan. Masalah dia tulang dia bengkok, ada pakar tulang. Masya Allah. Daripada badan manusia ni, berapa banyak orang boleh dapat hasil. Orang boleh dapat hasil dengan badan manusia.
Dia boleh dapat penghidupan dengan sebab rambut orang. Dia jual, dia gunting, dia setrika rambut. Lagi, dia cuci rambut, dia karan rambut, dia boleh dapat duit. Ada orang boleh dapat duit daripada muka orang. Namanya juru makeup. Ada orang yang boleh dapat duit daripada badan orang saja. Nama dia apa? Buat baju, buat tudung, buat seluar, buat kasut. Dari badan kita tu boleh dapat duit. Ada yang dapat duit daripada jari, jual cincin. Daripada lengan, jual jam. Daripada bulu ketiak, jual pisau pencukur. Semua dah. Ada orang yang dapat duit daripada gigi, jual pencukir gigi. Dapat duit lah. Ada yang dapat duit daripada sakit kepala, dia jual koyok. Sakit kepala, tampal koyok. Sakit gigi, tampal koyok. Semua penyakit, koyok belakang. Begitulah Allah Ta'ala bagi pada kita. Jadi doktor-doktor ni banyaklah berjasa pada kita ni. Cari jalan nak operate, cari jalan nak buang, cari jalan nak cari sembuhkan orang. Tetapi penyakit-penyakit baru dalam jiwa ni yang banyak sekarang ni. Doktor kelang kabut pula nak menyelesaikan masalah ilmu kejiwaan. Yakni di dalam zaman atom dan Sputnik ini, yang dapat banyak ialah jiwa yang selalu gelisah. Sehinggalah doktor pun sakit jiwa. Berapa banyak doktor yang berhenti kerja, belum bekerja tetap lagi, baru latihan. Tak tidur, tak rehat, 5 hari kerja non-stop. Lah mati. Berapa banyak kes macam itu. Doktor-doktor kata penat lah. Pesakit dia bukan tahu. Dia marah kalau lambat. Dia marah kalau dia tak faham tulisan doktor. Dia marah kalau doktor tak tengok dia. Dia marah, dia kerja marah saja doktor. Tapi dia tak tahu ada doktor pelatih. Allah, penatlah. Kadang-kadang tak tidur pun. On-call. Sampai ada orang kata, engkau kalau nak cari isteri jangan pilih doktor. Betul, pilih siapa? Nurse kata dia. Sama, nurse pun sibuk juga. Nak cari isteri, cari yang tak kerja. Nak. Tapi hari ni orang nak pula isteri yang ada kerja. Dia kata ada jaminan. Yang bagi jaminan hidup bukan kerja. Yang bagi jaminan hidup apa? Allah. Syirik kita bila kita kata untunglah menantu hang kerja dapat pencen, cerah masa depan anak kau dapat isteri pencen. Syirik pada Allah. Apa awak yakin bahawa awak akan hidup sampai pencen? Apa awak yakin bahawa dia yang beri rezeki pada awak? Yang bagi rezeki ialah Allah. Walaupun isteri tu tak bekerja, kalau dia bertakwa kepada Allah, rezeki untuk dia tanpa diduga. Jangan kita faham hari ini mengajar kepada anak-anak kita, kau ambil dia tu kerja tetap government. Jangan ambil dia tu, dia kontrak je tu 2 tahun sekali. Soal nikah kena buang kerja. Itulah penyakit yang ditanam dalam jiwa kita, menganggap bahawa pekerjaan yang memberi rezeki bukan Allah yang memberi rezeki. Itulah punca nak jadi stres. Orang yang yakin pada Allah, semua pada Allah, dia tak akan stres. Dia yakin pada Allah. Cuba tengok binatang tu ada stres. Burung tu ada stres. Duk menung burung atas pokok. Kenapa je? Tak tahu lah. CJ tak ada, pencen pun tak ada, kerja cari ulat. Ada dia menung. Ada burung tu menung, dia tak ada lah, dia terbang tak kira dia balik. Adalah makanan untuk anak-anak dia dalam sarang tu. Tak pernah dia stres. Ulat lagi tak stres. Tangan tak ada,
No, kaki tak ada gedek. Ada tak rezeki untuk dia? Ada. Tengah-tengah makan, tuan rumah pergi sembuh pula rizek, mampu pula tu. Tak pernah pula ulat tu komplain tangan tak ada, kaki tak ada. Aku nak kerja apa tadi? Tak pernah, tak ada pernah. Manusia tangan ada, otak ada, kaki ada, boleh bertanya pula, aku nak makan apa tadi? Jadi punca nak jadi stres tu ialah bila hilang keterbergantungan dengan Allah, dia bergantung dengan makhluk. Baik.